ribuan terima kasih dan jutaan penghargaan kepada Masjid Port Sabah. Masjid Port Sabah kerana mengizinkan kita guna masjid, tumpang di masjid untuk program kita selama 2 hari. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazak kepada semua barisan ejen dan pengurusan Masjid Port Sabah. Dan yang keduanya, kita mengucapkan jutaan terima kasih dan ribuan penghargaan kepada Yayasan Mawaddah. Yayasan Mawaddah ni baru saja ditubuhkan dan salah seorang pemula dan pengurusi lah Fadil Ustaz Azuddin lah. Kalau siapa kenal tu kenal lah. Ustaz Azuddin bekas pegawai Yayasan Islam Lungun telah mengasaskan Yayasan Mawaddah, yang insya-Allah salah satu pergerakannya adalah menghidupkan majlis ilmu insya-Allah. Jadi saya kira nanti di hujung kita tak nak menutup dah. Ucapan ni sebagai ucapan penutup tu lah. Jadi sama-samalah selepas ini kita berazam untuk terus hadir dalam program-program ilmu. InsyaAllah kita akan susun lagi daurah bagi kitab Mubarak ini pada kali yang seterusnya insyaAllah. Kalau habis, kita akan sambung pada kitab-kitab yang lain pula lah insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilma waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Awal kalamul ladzi laisa biharfin wala saut wal hayat. Awal hayatu dan sifat hayah ataupun hayat, itu ataf pada kata al-qudrah. Takdir kalamnya wahia, dan iaitu 7 sifat yang dinama dengan sifat ma'ani al-hayatu, sifat hayat. Diterjemah dengan kata hidup. Padanya terjemah dengan kata pehidup.
Kena periksa pula sekali lagi. Hayah hak sifat ma'ani, macam mana definisi dia di dalam bahasa Melayu kita. Cuba buat definisi. Haya ialah sambung. Ialah satu sifat tak lepas lagi periksa. Satu sifat yang ada pada zat. Yang hidup Allah dengan dia ataupun yang Allah hidup dengan dia. Satu sifat yang ada pada zat tu yang nama dia satu kait. Tak cukup lagi, kena tambah lagi yang hidup Allah dengan dia, yang Allah hidup dengan dia. Itu sifat ma'ani. Oleh tu kalau kata hayat ni makna hidup, jadi tak fahamlah kalau kita buat ayat penuhnya, iaitu Allah hidup dengan sifat hidup. Allah hidup dengan hidup. Jadi tak fahamlah. Iaitu Allah hidup dengan perhidup dia, sifat yang ada pada dia, dengan sifat itulah dia hidup. Itu nama sifat ma'ani nama dia. Hidup itu hujung. Hayat hak sifat ma'ani itu humbi dia, humbi pokok dia, buah dianya hidup. Mu'tazilah Allah hidup bizatihi, tak ada sifat hayat, tak ada. Dia nafi sifat hayat, hak ada tu, hak kita menyabit. Adapun hayat dengan mana hidup, hak tu Mu'tazilah menyabit. Semua hak tu ijma' ulama. Allah hidup, bila Allah hidup dipanggil, dikata Allah bersifat dengan hayat. Sifat hayat sungguh tak ada. Tak ada. Semacam kita bangun berdiri, nama kita berdiri, satu benda tak ada pertama, tak ada hak lebih pada kita ya. Itu nama di sisi Mu'tazilah. Di sisi ahli sunnah Allah hidup, situ titik bertemu sama, serupa habis. Tapi ahli sunnah Allah hidup dengan satu sifat yang ada pada zat, nama dia hayat. Maka sifat hayat ni, wahia, dan ia sifat hayat ini, dan iaitu la tata'allaqu bi syai'in, tidak bertakluk ia dengan sesuatu pun. Dia tak ada hubung kait dengan satu perkara pun, tak ada. Dia hubung kait dengan alam, dengan mungkin, langit bumi, tak ada. Hubung kait dengan perkara mustahil, Tuhan lain pada Allah, anak Allah, lemah Allah, tak ada. Dia tak ada hubung kait. Selain daripada dia ada pada zat, tak ada lah. Dengan kata lain, tak ada fungsi dia. Kata gitu boleh. Fungsi dia tak ada. Kudrat ya ada fungsi dia. Dia ada fungsi, dia buat langit, buat bumi. Apa tadi? Ilmu. Ilmu ada fungsi dia. Dia tahu perkara wajib, tahu perkara mustahil. Hayat ni tak ada. Dia ada pada zat. Zat hidup dengan dia. Zat hidup dengan dia. La tata'allaqu bi syai'. Was-sam'u, dan sifat sama'. Wal basaru, dan basar. Ini diterjemah oleh tuan guru orang Melayu, guru-guru Melayu, ulama Melayu dulu terjemah dengan kata mendengar dan melihat. Almarhum pada kata pendengar dan pelihat. Ini tak ada kiyah lah. Ni hak asal bahasa lah. Pendengar, pelihat tu hak asal bahasa Melayu. Adapun perkuasa, perkehendak, perhidup, hak tu kias. Kiyah dengan pendengar ni lah. Asal bahasa Melayu sabit. Pendengar iaitu pencenderaan yang ada pada telinga. Pelihat pencenderaan yang ada pada mata. Nak abirah periksa pula.
Tak lepas lah, tak boleh ijazah. Apa sama hak dikatakan sifat ma'ani? Sama ialah definisi dia bahasa Melayu. Satu sifat yang ada pada zat yang Allah dengar dengan dia. Boleh 70. Tak apa lagi 70. Kena tarik lagi. Pada ni kita buat tali tak kena tarik dah terus. Satu sifat yang ada pada zat yang Allah dengar dengan dia, ataupun yang dengar Allah dengan dia. Allah bukan dengar dengan alat telinga, tak ada. Dia bukan ada anggota telinga. Pada dia dengar dengan sifat sama yang ada pada dia. Cara kita nak menyampai, Allah dengar. Allah dengar dengan sifat yang ada pada dia. Nama dia sama, bahasa Arab, bahasa Melayu kata pendengar. Basar. Definisi basar. Basar ialah satu sifat yang Allah lihat, yang Allah melihat dengan dia. Lihat boleh, melihat boleh. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu bila hak muta'addi. Hak muta'addi dia kita periksa bahasa Melayu kita, dia boleh guna dua. Dengan tidak ada Seperti kita kata lihat, melihat. Pukul, memukul. Kata pukul pun boleh, memukul pun boleh. Kalau hak muta'addi, tolong boleh, menolong boleh. Tapi dia tak jadi metulung dah, menolong bahasa Melayu. Kalau kata tolong boleh, menolong boleh. Kalau hak muta'addi dia guna dua, dengan tak ada Adapun kalau hak lazim satu saja. Hak lazim seperti pecah, tak ada pecah. Kalau mau pecah, hak tu dia kena pindah bab nama dia. Pecah ya. Kalau temung pecah bukan pecah. Memecah ni menghasilkan satu perkara tu, menghasilkan pecah pada satu perkara. Kita usaha supaya perkara tu jadi pecah. Nama memecah. Adapun pecah tu, hak tu lazim. Tak ada pecah satu saja. Tidur satu ya, tak ada. Kata metidur, tak ada. Kalau kata menidurkan, hak tu bukan tidur, menjadikan seorang tu jadi tidur. Itu bahasa Melayu hak saya faham. Bukan bahasa hak pusat bahasa dak lah. Hak pusat bahasa saya tak tahu macam mana. Saya rasa hak ni hak standard kita boleh faham gitu. Boleh faham. Sebab tu mendengar boleh, dengar boleh. Dengar boleh, mendengar boleh, lihat boleh, melihat boleh. Sebab hak ni muta'addi nama dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il ada dua, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Sami'ah ni fi'il muta'addi. Sami'ahu, mendengar ia akan dia. Melihat, absarahu, melihat ia akan dia. Mana boleh kata dengar ia boleh, lihat boleh, melihat boleh. Allah melihat dengan sifat basar. Allah nampak perkara dengan sifat basar, bukan dengan biji mata, bukan dengan hadaqah, bukan dengan biji mata, dengan sifat basar dia. Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah mendengar dengan sifat sama dia. Itu mana was-sam'u wal basaru, dan sifat sama pendengar, wal basaru, dan sifat pelihat. Dengan kedua-dua ni Allah mendengar dan melihat. Perkara hak dia dengar, perkara hak dia lihat tu perkara apa? Al-muta'alliqani, yang bertakluk kedua-dua. Dia ada hubung kait, fungsi dia sifat sama dan basar, dia berhubung kait bi jami'il mawjudat, dengan sekalian perkara yang ada. Semua perkara ada. Semua perkara ada, Allah lihat.
Suara kita Allah lihat ke tak? Lihat. Sebab suara kita ada. Bulan, bintang, langit, bumi, air, angin, Allah lihat. Allah nampak angin sebab angin ada. Kita tak nampak sebab mata kita tak terang. Mata kita ni terhad, ada had. Allah bagi koda-koda sesuai munasabah dengan keadaan badan kita, dengan keadaan otak kita. Itu fasawwa, Allah membuat seimbang. Kalau mata kita lebih tajam daripada ni, kita tak seimbang dengan badan kita, dengan otak kita, dengan hati kita. Tak boleh. Tak usah banyak cuba tengok. Setengah-setengah ketika bila tengok hantu tu nak mati dah kita. Nak mati dah? Nak mati dah. Cari pintu rumah tak jumpa dah. Cari tak jumpa, nak masuk rumah tak jumpa pintu. Tu baru nampak hantu ya. Kalau nampak hak lebih pada hantu lagi, mati kita. Lepas tu Allah beri mata kita ada tarhak begini, koda ni cukup dah. Kalau nak lebih pada ni kena tukar sistem lain dah. Tak boleh pakai sistem ni. Ada pun Allah Subhanahu wa taala dia sempurna. Dia bersifat dengan sifat yang sempurna. Melihat dia sempurna. Melihat ke semua perkara yang ada. Suara kita pun dia lihat, angin pun dia lihat, perkara hak terlindung daripada kita pun dia lihat. Tak ada perkara yang mendinding, yang melindungi Allah. Langit yang pertama dengan langit yang ketujuh jadi dinding. Langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keenam tidak jadi dinding. Tak ada. Bumi yang pertama jadi dinding daripada bumi yang kedua, yang ketiga. Bumi yang ketujuh dengan yang pertama jadi kulit. Yang kedua, tiga, empat, lima, enam tu jadi isi. Terlindunglah isi. Semacam kita nak tengok durian tak nampak isi kerana terlindung dengan kulit dia. Kita beli buah kelapa tak nampak isi dia sebab terlindung dengan kulit dia. Adapun Allah tak ada terlindung. Wa ma tuwari minhu sama'un sama'a wala ardun arda wala bahrun ma fi qa'rih wala jabalun ma fi wa'rih. Tidak menutupi, tidak melindungi Allah oleh satu langit akan langit yang lain. Langit pertama melindungi langit yang kedua, langit yang kedua melindungi langit yang ketiga, menghalang daripada penglihatan Allah, menghalangkan daripada ilmu Allah. Tak ada. So Allah kata alat scan, boleh scan. Tiang ni pun tak ada, dalam tu Allah nampak semua, Allah lihatkan semua. Wala ardun arda, tidak ada satu bumi yang melindungi Allah akan bumi yang lain. Wala bahrun, dan tidak melindungi oleh air laut, ma fi qa'rih, akan barang perkara yang ada di bawah. Kalau bahasa petani bawah patak laut, panggil patak. Kalau kat sini panggil apa, hujung kali tempat rendah, patak juga. Ingat panggil punggung. Punggung laut ada kat bawah tu. Kata air ni melindung, kita melindung tak tahu ada apa, ada belia ke, ada mutiara, kita tak tahu. Allah tak ada. Kata air laut ni 3-4 jenis gelap dia tu tidak melindungi Allah. Wala jabalum ma fi wa'rih, dan bukit tidak melindungi akan Allah, tidak melindungi ilmu Allah, tidak boleh menghalang penglihatan Allah akan barang yang duduk di corong-corong, kona-kona, lekok-lekok di dalam bukit. Tak ada. Kita kalau kona sikit kita tak nampak dah. Di dalam bukit kan dia ada kona-kona, ada corong turun naik tu. Semua perkara yang ada kat situ Allah mengetahui dan Allah melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak gambar tak boleh.
Tu kata Allah bersifat dengan sifat kamalat, sempurna sifat dia. Begitu juga sifat pendengar dia. Suara kita dia dengar, suara kita nak nyaring ke, suara kita nak perlahan ke, slow ke, semua dia dengar. Allah dengar. Sebab tu Allah kata, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Allah kata, tak berbisik, berdialog dengan slow-slow. Ma yakunu min najwa thalathah, tak berdialog, berbisik di antara 3 orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya. Kita bila kita duk berdialog 3 orang, Allah ada satu lagi dengan kita, jadi 4. Apa? Allah tahu, Allah dengar kita duk bisik tu. Wala khamsah, kalau kita bisik 5, tak bisik 5, illa huwa sadisuhum, melainkan Allah yang ke-6. Allah duk bersama dengan kita. Wala, tidak sedikit daripada demikian itu, tidak lebih banyak daripada demikian itu, illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama dengan mereka. Kita nak bisik ke, nak bincang, nak berdialog 10, 20, 30, Allah bersama. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Kita tak boleh menyembunyikan diri kita daripada Allah, tak boleh kita nak melarikan diri kita daripada Allah. Ya boleh kita nak lari pada Allah satu ya. Lari daripada Allah kepada Allah. Boleh? Kalau nak lari daripada Allah untuk nak berlepas daripada Allah, tak boleh. Kita kena seperti kanak-kanak, seperti budak kecil. Bila kita nak pukul dia ambil jalan selamat, dia tak lari pergi ke jauh. Sebab dia lari 10 langkah, kita 2 langkah boleh pegang dah dia. Dia nak selamat, dia kena lari kepada kita. Kita nak pukul, dia lari masuk di bawah pohon kita. Baru lepas dia. Selamatlah dia. Begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kena fafirru ila minallah ila Allah. Kamu kena lari daripada Allah, tapi hadap kepada Allah, baru selamat. Kalau lari pada Allah, nak berlepas diri pada Allah, tak selamatlah. Kufurlah orang itu. Kalau dia kata aku lepas daripada Allah, Allah tak mengetahui aku, Allah tak mendengar aku, Allah tidak melihat aku, orang itu kafir wal a'yadza billah. Kita tahu di dalam bab ta'alluq ini, ia terbagi kepada 3. Satu, sifat yang bertakluk, perkara hak dia ta'alluq, nama muta'allaq dia mumkinan, itu sifat qudrat iradah. Yang kedua, yang muta'allaq dianya perkara maujudat, perkara ada, iaitu sifat sama' dan basar. Yang ketiga, sifat ilmu, dia menghabisi segala muta'allaq, perkara ada, perkara tak ada, perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Semua tu masuk di dalam muta'allaq ilmu. Perkara hak ilmu tahu, tu muta'allaq dia, nama dia. Perkara hak sama' dengar, hak basar lihat, nama dia muta'allaq sama' dan basar, iaitu perkara maujudat, perkara yang ada. Wal kalamul ladzi laysa biharfin wala saut wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqat. Setengah dia masuk baris tu minal muta'alliqat, itu tak betul. Yang betul lam tu kena bagi ke patah bagi atas, minal muta'allaqat. Setengah-setengah niskah mata Ummul Barahin ada tarjamah Melayu hak dulu tu, dia buat minal muta'alliqat, betul minal muta'allaqat. Kerana muta'allaq, muta'alliq itu iaitu sifat tu.
Ini hak akhir. Hak akhir. Wal kalam, yang ketujuh daripada sifat ma'ani, yang ke-13 daripada bilangan 20, sifat 20. Dan Allah bersifat, maknanya Allah bersifat dengan sifat kalam. Nak tepat mesti kita kena buat ayat. Susung ayatnya, summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiyal kalamu. Tu susung dia. Dan iaitu 7 sifat yang dinama dengan sifat ma'ani al-kalam, ialah sifat kalam. Kalam ni hak sifat ma'ani ni alladhi, yang tu sifat bagi kalam. Kalam yang laisa, yang bukan ia. Laisa supaya mudah faham, nisbah dengan saya lah, kita terjemah dengan kata bukan. Kata-kata tidak tu kita payah faham sikit. Yang bukan ia biharfin, haraf. Ba pada ba biharfin tu, bi tu nama dia ba zaidah, bukan dengan makna dengan. Ba tambah nak cara bahasa Arab nak mencatatkan cakapan, mesedakkan cakapan lembut ringan di atas lidah. Dia masuk tambah huruf ba di khabar laisa, nama dia. Nisbah pengertian dia di dalam bahasa tak ada lah, ba tu tak ada. Makna je ni laisa harfan, begitu makna dia. Bukan ia, yang bukan ia kalam tu huruf, bukan diri huruf tu. Walaupun kalam tu kena kepada lafaz, tapi bukan diri huruf, wala saut, dan bukan suara. Bukan diri suara tu kalam Allah. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara. Ini hak akhir. Nak peresa. Akhir nak peresa. Definisi di dalam bahasa Melayu, apa dia sifat kalam? Sifat kalam ialah satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang berkata-kata ia dengan dia. Yang berkata-kata ia dengan dia. Oleh itu kalau terjemah kalam dengan mana berkata-kata, bunyi ayatnya iaitu satu sifat berkata-kata yang Allah berkata-kata dengan dia. Boleh faham tak? Tak boleh faham. Ambil berkata-kata, berkata-kata dengan dia. Tu kitab Melayu dulu terjemah dengan kata kalam dengan makna berkata-kata. Kita kena faham bahasa Melayu kita. Tajuk ni rumit sikit lah. Hak ahli sunnah mimbai sini kita kena aku jadi rumit. Tapi dia tak salah dan tak sesat. Tajuk ni tajuk mana dalam dah. Hak kita kena basicnya, kita kena tahu hak basic. Maknanya dalam ilmu akidah ni kita kena tahu hak basic-basic, hak tu hak pentingnya. Sebab kalau kita tak tahu hak mana hak basic, hak mana hak fardu, hak wajib, jadi meliarkan. Oi, susah belajar ilmu akidah, macam mana tak faham-faham ni. Sebenarnya bukan susah sebagaimana kita dak sangka. Bukan. Kita kena siapa hak wajib dia tu. Kalau susah kak kira dengan cara susah. Semacam semaya lah. Susah ke tak susah semaya? Agama dia tak menyusah, tapi nisbah dengan kita menyusah lah. Mengantuk nak semaya macam mana? Susah lah kita. Kiranya menyusahkan kita, tapi hakikat dalam agama tak dinamakan perkara tu menyusahkan kita. Kalau orang yang faham agama, faham betul-betul, itu perkara yang mesti di atas kita. Cuba kita tengok orang hak tak ada agama hak betul pun, dia kena menyusah juga.
Dia menyusah diri dia sendiri. Walau bagaimanapun di dalam tajuk ilmu akidah kita kena faham betul-betul cara hak kita nak menyampai, yang mana hak jadi pokok, hak mana hak jadi tambahan, hak jadi forok cawangan tu. Kena faham kat situ. Seperti hak jadi pokok kata Allah mengetahui sekalian perkara dengan sifat ilmu yang ada pada dia. Itu yang jadi pokoknya. Itu pokok. Di dalam tajuk sifat kalam lain sikit. Kena ambil masa panjang sikit lah. Tajuk sifat kalam. Pertama kali pengertian maksud dengan kalam, hak ulama kita ahli sunnah wal jamaah menyabitkannya. Di dalam bahasa Arab, kalam tu ada bagi dia beberapa arti, ada banyak makna, ada banyak arti. Bila dia kata kalam, ada dengan makna kalam dengan makna bercakap, berkata-kata, itu kalam dengan makna taklim. Ada kalam dengan makna perkataan, iaitu kalam dengan makna al-lafzi, ataupun dibuat ayat dengan kata mutakallam bih dalam bahasa Arab. Kama dia hubung kait dengan sifat Allah, kalam mana hak dibercara ni, hak kata sifat ma'ani. Kita faham bahasa Melayu dulu. Kita setuju kat sini dulu, lepas tu baru kita boleh terus. Kalau tak setuju sini, kita nak terus tak boleh, dan tak faham lah. Tak faham. Faham bahasa saya dulu. Yang saya faham di dalam bahasa, berkata-kata, bercakap, bersembang, mengucap, lebih kurang tu makna yang sama. Berkata, bercakap, bersembang, berbual. Cumanya bezanya kalau bual satu jenis ya. Jadi kita ambil berkata-kata dengan bercakap. Apa arti berkata-kata? Apa pengertian bercakap? Cuba jawab tengok. Saya nak tahu hak tuan dulu, hak tuan puan dulu. Apa berkata? Apa makna pengertian bercakap? Cuba sebut sikit. Apa ni? Berkata-kata mungkin melalui lisan kita. Penulisan. Berkata-kata ni dia melalui penulisan, melalui kita tulis, melalui cakap. Bercakap. Ya. Betul tu. Hak maksud dia. Tapi cara buat ayat tu tak apalah, macam mana pun. Jadi samalah dengan bahasa saya, hak saya faham. Dan berkata-kata ni makna dia, pengertian dianya, kita usaha mengeluarkan perkataan. Kita menggerakkan lidah, membukakan mulut, mengeluarkan angin dari sebelah dalam kita, supaya angin tu pelaga, jumpa, bertepuh dengan anak lidah, dengan pipik itu, bunyi suara terbit. Dengan kata pendek, mengeluarkan suara yang berbunyi di atas huruf-huruf yang tertentu, A, B, C, D ke, alif, bata ke, katakanlah mengeluarkan suara supaya ada mengeluarkan perkataan. Itu nama dia berkata-kata, bercakap. Kalau gitu berkata-kata, bercakap tu
tak boleh nak kata sifat ma'ani, sebab itu bukan ada, bukan sifat wujudiyah. Adakah berkata-kata? Tak ada. Amrun i'tibari, diri dia, kita ni kita buka mulut, gerak lidah tu. Tak ada seperti terbalik pokok, pelaga kereta, exceeding kereta, tu ya pengkat dia tu, luruh buah durian tadi, itu perkara amrun i'tibari, bukan maksud kalam di sini. Kalam itu sebab bukan sifat ma'ani yang itu. Sebab sifat ma'ani secara umum ialah sifat wujudiyah, sifat yang bahasa ada lagi ada pada zat. Sifatun wujudiyatun qaimatun bizat, sifat hak ada tu. Tu pokok dia kat situ. Bila kata sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah, yang qaimah bizat, sifat yang bangsa ada, lagi pula dia ada pada zat. Kalau berkata ada ke tak ada? Tak ada. Amrun i'tibari. Sebab tu bila terjemah kalam dengan makna berkata-kata tak berapa tepat. Malaikat kehendak dengan berkata-kata ni kehendak pengertian lain. Tu lain lah. Kalau pengertian yang selalu kita faham, yang kita faham selalu zahir dia, itu tak tepat. Sebab tak betul dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat wujudiyah, berkata-kata bukan wujudiyah. Kama dia yang dikandaki oleh ulama kita ni dengan kalam, iaitu satu lagi, iaitu bila kita bercakap, dia terbit suara kita, bunyi suara kita. Suara hak bunyi tu nama dia perkataan. Perkataan pun boleh, dan boleh lagi bahasa cakapan. Perbualan dia, cakapan dia. Kalau cakap santai-santai tu dia panggil bualan. Tak tentu tajuk, tak gitu. Kita buah bedah, nak tidur tak jenera, mari buah. Tu orang Melayu lah. Dia panggil buah, cakap malam ke. Maka bila kita mengeluarkan suara kita keluar. Suara kita keluar ni, kalau bunyi dia tu ada huruf suara, nama dia cakapan. Kalau tak bunyi huruf suara, bunyi yang lain, tak nama cakapan bahasa Melayu. Nama apa? Tengok kalau bunyi nama dia tiup, bunyi gitu. Kalau nama dia berjerit. Begitulah nama dia. Tak ada huruf, tak ada suara, tak panggil cakapan. Maknanya kalam ni ya kena nak panggil kalam, kena cakapan. Itu kalau kita belajar nahwu, iaitu as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu dia panggil lafaz. Namun dia panggil lafaz. Lafaz iaitu as-sautu suara, al-mushtamilu yang butir, yang bunyi butir, bunyi terai dianya, yang bunyi dia ala ba'dil hurufil hijaiyah, dia melengkapi, dia kena di atas huruf hijaiyah. Bentuk dia suara tu ada huruf dia, ada huruf. Itu baru dikatakan kalam. Sebab tu suara mutu dia tak panggil cakapan, suara kapal tak panggil cakapan, sebab dia tak ada huruf hijaiyah, tak ada ABCD kan. Kalau nak tulis suara mutu, nak tulis macam mana? Kalau mutu Honda tulis brrrr. Kalau mutu Suzuki tu prang prang. Gitu ya. Tak ada bo ke b ke ke tak ada. Kita buat itu brrrr. Jadi b gitu. B A O O O O O O O S S S S S. Buat gitu yalah. Dia tak ada huruf, tak ada suara. Tak ada huruf, tak ada huruf hijaiyah. Bila bunyi seperti kalau bahasa Melayu, bunyi makan, tu nama dia cakapan. Aku
nak pergi belajar, nama dia itu cakapan. Diri mengeluarkan suara, nama bercakap. Suara yang keluar ada huruf suara tu, nama ada huruf, nama dia cakapan. Atau perkataan. Itulah asal itlaq di dalam bahasa Arab. Bila kata kalam, ya guna asalnya kena kepada lafaz, ataupun di dalam bahasa Arab dia panggil al-malfuz bih. Al-malfuz bih. Di dalam istilah ulama usuluddin dia panggil juga mutakallam bih. Tanda dulu, dobit dulu, lepas tu nanti 2 tahun lagi baru faham. Itu pun kalau kita menjinak dia. Kalau kita dobit tanda kat situ, kita tak ambil hak lain mari menjinak dia, tak boleh faham juga. Bahan untuk nak pergi baca kitab Usuluddin hak ahli sunnah, tajuk kalam. Kalau tak faham yang ini, baca tak faham. Peningnya, pening kepala. Faham kalam dengan makna bercakap. Bahasa Arab kalam dengan makna bercakap ni dia panggil taklim. Seperti Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Kallama yukallimu taklim. Terjemah dia apa? Kallamallah, bercakap oleh Allah. Musa, bahasa Arab dia kata Musa akan Nabi Musa. Melayu tak ada. Melayu bercakap oleh Allah dengan Nabi Musa. Melayu dia kata dengan, dia tak kata akan. Bahasa Arab dia kata akan. Sebab tu kallama dia kata PM muta'addi. Ada maf'ul. Musa Arab jadi maf'ulun bih bagi kallama. Kallama Allah, bercakap oleh Allah Musa akan Nabi Musa. Taklima, sebagai bercakap. Allah bercakap, memang benar-benar bercakap. Betul-betul Allah bercakap. Itu taklima. Nama dia maf'ul mutlaq muakkid li'amilih. Nama dia nama kalam ni dia masuk 2. Tapi bila kalam dengan bila kata taklim, satu aja. Taklim makna apa? Bercakap. Sebab tu kalam kat sini, kalam makna apa? Kalam dengan makna taklim. Kalau kalam tepat makna bercakap. Qalu kalamuka hindan wahya musghiyatun. Di dalam puisi bahasa Arab, qalu, kata mereka itu, kalamuka hindan, kalam engkau dengan Hind, seorang perempuan Hindun, nama Hind. Kalamuka, situ kalam dengan mana bercakap, taklim. Kalamuka ay taklimuka, bercakap engkau dengan seorang perempuan nama Hind itu, wahia, sedangkan ia musghiyatun, yang duk perhati dengar. Kalam dengan mana apa? Dengan mana taklim. Dan di sana kalam dengan makna cakapan. Bila kalam dengan makna cakapan, orang tanya kalam di sini makna apa? Bahasa Arab kata kalam bimaknal lafzi, kalam bimaknal malfuzi bih, kalam dengan makna mutakallam bih. Tiga-tiga tu nama dia terjemah Melayu perkataan, cakapan. Kalam dengan makna cakapan. Bila kata hadza kalamuka, Al-Quran kalamullah. Apa makna kalamullah? Al-Quran ialah kalamullah. Terjemah Melayu, bercakap Allah, berkata-kata Allah kah? Cakapan. Situ cakapan. Sebab Quran kena pada alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim qul huwallahu ahad, ni bukan itu bukan bercakap, bukan berkata, itu apa? Cakapan. Cakapan asalnya lafaz tu, suara tu. Sekarang
tulisan. Suara tu dijadi tulisan. Jadi tulisan. Tulisan ni menunjuk di atas cakapan tu. Cakap dengan secara pendek, ringkas. Kata tulisan ni nama cakapan juga. Itu secara cakap pendek. Cakap pendek ni istilah ulama, nama dia majaz. Kalau istilah ilmu, kita cakap secara potong-potong dia. Potong-potong. Kalau cara panjang, Al-Quran ini ialah tulisan yang menunjuk, yang ganti bagi cakapan, yang ganti bagi lafaz. Tu asalnya. Macam kita tulis kan? Saya ni duk bercakap. Cakapan saya yang mana? Suara yang didengar tu cakapan saya. Tapi awak-awak duk tulis tu, cakapan saya ke apa tu? Tulisan yang menunjuk di atas cakapan saya. Boleh faham kata, oh saya bercakap macam ni. Faham? Tapi kalau kata pendek, ni cakapan Baboli ni. Cakapan mana-mana aku nak dengar. Tak boleh dengar. Yang ni tulisan yang menunjuk di atas cakapan Baboli. Boleh faham? Ajar budak 2 tahun untuk dia berjalan, tak teh. Bahasa petani panggil ajar betak teh. Anak ajar berjalan, tak boleh berlari lagi, tak boleh berlari. Sebab kalau ajar berlari selalu berdarah, patah gigi. Moga tak lancar lagi. Tujuan kita nak khatam. Dia boleh dua. Kalau nak khatam, isi tak ada. Kalau ada isi, khatam tak ada. Dia nak hak mana? Cuba kat tangan. Nak khatam ke nak isi? Nak isi. Tak apa, tak khatam. Sebab kalau nak khatam, macam kita orang Arab, dia baca. Dia pergi fokus kepada poin-poin yang tertentu saja. Gitu. Kalau nak ke isi ke semua, kita ambil isi ke semua. Yang sungguhnya isi dia pun pendek. Cuma saya ambil peluang untuk mengisikan. Ambil kesimpulan daripada kitab-kitab yang lain, mari mengisi kat sini. Tengok keadaan kita. Sebab kalau tak begitu, kita tak ada masa untuk nak baca kitab-kitab hak lain lagi. Lebih lagi sifat kalam ni sangat-sangat rumit lah. Sangat rumit. Bila kita faham kaedah-kaedah tadi, istilah-istilah tadi, faham kat situ dulu. Kalam dengan mana berkata, kalam dengan mana perkataan. Kama dia adakah ada bagi Allah kalam, sabit bagi Allah kalam dengan makna bercakap, kalam dengan makna taklim. Khatu ittifaq, tak ada khilaf. Mu'tazilah, ahli sunnah, musyabbihah, salafiyah semua hak tu tidak boleh nafi. Siapa nafi hak tu kafir, kufur lah. Sebab tu sabit Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, Allah bercakap dengan malaikat. Allah bercakap dengan malaikat. Tak boleh nafi. Allah bercakap dengan Nabi kita. Allah bercakap dengan orang-orang yang dia kehendak. Daripada malaikat, makhluk dia kehendak, malaikat dia, manusia, hantu pun Allah bercakap juga dengan hantu kan. Allah kata kepada Iblis, bapak bagi hantu. Iblis tu bapak bagi hantu, seperti Adam bapak bagi kita. Allah suruh sujud, usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Itu Allah bercakap dengan mereka. Ittifaq, kata Allah bercakap. Situ tak ada khilaf. Cumanya hak jadi khilafnya, apa arti bercakap Allah. Kat situ satu makna pula.
kata pening. Pening. Kena nak masuk belajar ni kena bawa pinado belah-belah. Sudah belajar pinado terus lalu. Apa arti bercakap pula? Arti bercakap Allah. Kita tinggal dulu situ. Takut susah kita tinggal. Allah bercakap. Cukuplah Allah bercakap. Lepas tu untuk nak itu lagi, Allah bercakap tidak seperti bercakap manusia, bercakap makhluk. Tu cukup lah. Manusia dia bercakap dengan lidah, dia bercakap dengan mulut, dia bercakap dengan celepung, berparu, mengeluarkan angin, gerak mulut. Allah dia bukan bercakap dengan lidah, bukan bercakap dengan angin, berparu, dengan gerak mulut. Allah bukan bercakap dia macam tu. Bukan bercakap tak seperti bercakap makhluk. Cakap macam mana aku tak tahu. Wallahu a'lam, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal situ. Bila Allah bercakap, kebiasaannya dia ada bila bercakap tak sehubung kait dengan Allah. Bila seorang bercakap, malaikat bercakap, nabi kita bercakap, dia ada suara hak dia bercakap. Itu nama dia lafaz, nama dia malfuzubih, nama dia kalam lafzi. Cakapan nama dia. Kalam yang bahasa lafaz. Kalam hak dinama dengan lafaz nama dia. Maka adakah bagi Allah kalam lafzi, kalam dengan makna lafaz? Kat situ soalan yang kedua. Jawabnya ittifaq juga. Ijma' kata ada bagi Allah kalam lafzi. Jadi ada cakapan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang daripada Allah ada kalam lafzi. Satu daripada kalam lafzinya Al-Quran, tu kalam lafzi. Satu pada Quran kalam lafzinya Taurat, Injil, Zabur, itu kalam lafzi nama dia. Maksud tadilah kalau maksud kalam lafzi iaitu tulisan yang menunjuk di atas kalam Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, Al-Quran adakah kalam Allah? Itu pun ijma' kata Quran kalamullah, tidak ada khilaf. Siapa syak kata Quran bukan kalamullah, orang itu kafir. Tak boleh. Dengan secara bentuk ijmal begitu. Yang hak nak bercara, hak jadi perbincangan di dalam ilmu akidah dengan secara mendalam, dua. Satu, makna pengertian bercakap Allah. Hak tu hak bicara di dalam kitab-kitab ulama dengan secara mendalam. Yang kedua, adakah kalam lafzi kalam dengan mana lafzi itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang jadi perbincangan. Takut tak faham. Apakah arti bercakap Allah? Satu. Yang kedua, perkataan itu adakah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Situ hak-hak jadi perbincangan. Jadi khilaf, terbit jadi Mu'tazilah, jadi Ahli Sunnah, jadi Musyabbihah. Tiga ni hak khilafnya, hak bicara tajuk ni. Jadi firqah. Hak lain tu dia tinggal. Orang lain tu boleh jadi dia tak pandai nak bicara macam mana tak tahulah.
kita tak baca tak tahulah, moga firqah lain tu dia tuai dia tak ada pada hari ni. Ya. Murji'ah tuan dia tak ada, apa ni, firqah hak besar-besar, Jahmiyah tuan dia tak ada. Ada nama lah, ada nama. Hak ada pada hari ininya ada 3. Hak ada pada hari ni, hak ada hidup. Lepas tu hak mati dihidup balik. Dia nak masuk syurga, nak masuk neraka dah dia. Iaitu 3. Satu Mu'tazilah, hak ada pada hari ni. Negara dia ialah negara Oman. Itu tempat Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah kat sana. Siapa nak belajar akidah Mu'tazilah, pergi belajar negeri Oman. Dia ajar akidah secara Mu'tazilah. Memang kalau pergi sana kita boleh tengok kehebatan Mu'tazilah, jauh mana ilmu dia. Kita pergi ke sana, kalau kita biasa dengan tera-tera tengok hak Mu'tazilah, memang ilmu dia sangat-sangat tinggi. Mu'tazilah bukan biasa. Cuba tengok Imam Zamakhsyari lah, tafsir Kasyaf dia jadi sampai ke hari ni pun dipakai, diguna pakai di Azhar pun guna pakai tafsir dia. Imam Zamakhsyari, di segi bahasa dia sangat-sangat tinggi. Kalau kita belajar tafsir dengan ulama dia, rasa semacam Quran baru duk turun je, baru turun tadi kemarin je. Dia urai tafsir Quran dia, dekat dengan Quran, berasa dekat dengan Quran, rasa Quran duk turun kemarin je. Dalam cara dia faham, dia merasakan kita rasa kita hidup dengan Al-Quran. Bahasa Quran duk turun, baru duk turun di atas kita dah, bukan turun di atas sahabat. Kita hari ni duk baca rasa Quran turun masa sahabat, tak kena atas kita pun, tak rasa kena atas kepala kita dah. Tuhan kata neraka fu Abu Jahal tu, aku dah tak rasa kena di atas kita, tak berasa dah. Itu negara Mu'tazilah dia masih ada. Musyabbihah ni dia mati dah, tapi dihidup balik. Dia nak berlaku kemak dah dia. Iaitu negara dia, negara Saudi. Dia sudah mati, menghidup balik oleh Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab tambah ruh kepada dia, dia hidup balik. Itu negeri Musyabbihah nama dia. Tempat menyebar untuk kita nak tahu akidah Musyabbihah, kita kena belajar sana lah. Boleh tahulah. Dia ajar akidah Musyabbihah, dia ajar akidah Muhammad bin Karam, dia ajar akidah Muqatil bin Sulaiman. Kitab yang dia bersumber, kitab sunnah bagi anak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang dinama Kitabus Sunnah. Itu sumber rajak ke Musyabbihah. Yang ketiga, ahli sunnah kita. Yang majoritinya, kerajaan kita tak ada. Kerajaan kita untuk nak menegak, mempertahankan ahli sunnah tak ada. Kerajaan kita boleh kita kata dengan cara umum liberal. Bawalah agama aku nak cari pitih ya. Seolah lagu tu ya. Kat Mesir, kat mana pun begitulah, kerajaan dia tak hubung kait dengan agama. Dia tak ambil berat. Orang nak semaya ke, nak puasa ke, nak telanjang ke, buka aurat, dia tak ada penting. Masing-masing bersendiri. Tapi majoriti ummah, ulama yang di bawah negara-negara lain ni ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negara kita Malaysia salah satu pada negara yang bernasib baik, alhamdulillah. Masuk di dalam undang-undang negara ada juga nak jaga agama. Ada JAKIM duk jaga agama, alhamdulillah sikit sebanyak tu adalah nak jaga agama. Kita jaga dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 ni jadi khilaf. Apa arti bercakap Allah?
Mu'tazilah mengatakan makna bercakap Allah, arti bercakap Allah iaitu Allah menjadi, Allah mengada, Allah menciptakan suara pada makhluk dia, pada udara, pada angin, pada pokok. Suara yang Allah buat di angin, di udara tu, itu dikatakan cakapan Allah yang Allah cipta. Allah mengadakan, Allah buat suara tu, nama Allah bercakap, itu nama bercakap. Sebab tu di sisi Mu'tazilah dia kata kalam Allah makhluk, Quran itu makhluk. Itu tajuk tubik isu Quran makhluk ke bukan makhluk, kalam Allah makhluk ke bukan makhluk. Isu pada masa jadi fitnah pada masa Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Karabisi, Ibnul Kullab, Bishr Al-Marisi, dan guru bagi Imam Bukhari Muhammad bin Yahya Az-Zuhali dan lain-lain. Generasi itu masa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, fitnah yang nama dia makhluk Al-Quran. Mu'tazilah dia kata Quran makhluk, sebab Quran itu kalam, cakapan lafzi bagi Allah, yang Allah mengada, yang Allah ciptakan. Cipta dia tu nama dia bercakap Allah. Perkara yang Allah cipta memang nama makhluk, seperti langit bumi, tak kira. Perkara yang Allah cipta, perkara yang Allah mengada, nama makhluk lah. Langit bumi makhluk, Quran Allah cipta, tak kira. Tak bolehkah kita kata makhluk? Ya, kena kata makhluk kerana ciptaan dia. Ya, mengikut huraian Mu'tazilah, kehendak Mu'tazilah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak hukum dengan salah. Betul? Di si Ahlus Sunnah seperti Imam Iji di dalam kitab Mawaqif, dia kata apa yang dikata oleh Mu'tazilah kami berkata dengan dia. Kita tak nafi, kita berkata juga begitu. Nisbah dengan pengertian begitu kita kata. Makna Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah mengadakan suara supaya Nabi Musa dengar. Allah buat suara di pokok kayu, Nabi dengar suara di pokok kayu tu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa dengar suara tu. Suara itu ialah suara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nama dia. Nama perkataan Allah yang Allah mengadakan di udara atau di pokok. Di sisi musyabbihah, mujassimah, makna bercakap Allah, Allah mengeluarkan suara yang ada di dalam zat dia. Suara itu baru afrad, baru satu-satu hak terbit mari bila didengar ni baru. Qadimun nau, qadim jenis dia. Belum daripada keluar tu suara sudah ada sedia kala di dalam zat Allah. Allah dia bercakap dengan lidah dia, melalui lidah dia, seperti kita bercakap inilah, mengeluarkan suara, bawa terbit suara yang ada di dalam tu. Itu maksud dia. Di sisi musyabbihah, Allah bercakap hakiki, Allah bercakap sungguh, dengan mana Allah bawa terbit suara yang ada di dalam zat dia. Itu pitah ringkasnya. Itu musyabbihah.
Habis kat situ. Yang kedua, soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua tadi? Adakah perkataan ataupun kalam lafzi, cakapan itu sifat bagi Allah? Itu soalan yang kedua. Tak apa tu, boleh bagi ijazah tu. Ingat malam tu. Ingat soalan pun tak apa dah. Tak faham jawapan. Maknanya, adakah perkataan sifat bagi Allah? Ya. Bagi Mu'tazilah, bagi ahli sunnah dan musyabbihah ittifaq. Kata cakapan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hak disabit di dalam kitab-kitab akidah. Kata al-kalam, sifat kalam. Ada bagi Allah sifat kalam. Makna ada bagi Allah sifat perkataan. Ada bagi Allah perkataan yang ialah sifat bagi dia. Tu ayat-ayat yang tepat sikit. Ada bagi Allah perkataan yang ialah sifat baginya. Itu ayat yang saya buat. Kemudian kat situ ittifaq, tidak khilaf. Yang khilafnya selepas daripada tu. Mana yang selepas pada tu? Iaitu perkataan yang mana hak dikatakan sifat bagi Allah. Soalan yang berikut daripada itu. Soalan yang cawangan daripada hak tadi. Hak tadi tu ada jawapan dia dah kan? Soalan yang kedua, perkataan yang mana hak jadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah kata perkataan yang didengar itulah, yang huruf suara yang didengar tu sifat bagi Allah. Hak malaikat dengar, hak kata inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hak Allah kata wa idh qala rabbuka, dia nak cerita ya. Hak Allah kata pada malaikat, hak malaikat dengarnya, inni sesungguhnya aku ja'ilun, aku nak menjadi, aku nak cipta fil ardi pada bumi khalifah, seorang khalifah, seorang pengganti aku, seorang rasul aku, seorang pengganti aku untuk mengaturkan di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu nama dia apa? Perkataan Allah, itu sifat bagi Allah, kata Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dan musyabbihah tak terima. Kita tolak. Ini hak jadi khilaf. Kita tak terima huraian begitu, tafsiran begitu. Kita kata tak betul. Sebab apa? Sebab itu bahru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahru. Allah tidak bersifat dengan sifat yang bahru. Sebab itu huruf dan suara. Inni ada awal. Selepas pada ini apa? Ja'ilun. Ja'ilun bahru kerana dia berlaku dia selepas pada ini. Fil ardi bahru selepas daripada ja'ilun. Khalifah bahru dia selepas daripada kata fil ardi. Mana baru lah, hak kamar dia baru. Ini tu pun dia ada permulaan, dulu tak berlaku, dia baru berlaku. Nama dia baru. Bila baru bukan sifat Allah. Serta pula ini ja'ilun fil ardi tu bukan ada di Allah, dia ada kat mana? Duduk kat mana?
Duk kau Jayin ke? Kau duk di supermarket mana? Duk pada udara, pada angin. Duk di angin. Kita dengar ni suara yang berdiri pada angin. Bila nak panggil sifat garam, dia kena ada pada garam. Manis duk di gula, nama sifat garam tak? Tak boleh panggil sifat garam kerana dia duk di gula. Nak panggil sifat garam, masing tu hak ada pada dia baru panggil sifat garam. Tak begitu? Dan garam tu juga sifat bagi seorang kalau dia duduk di seorang. Apa? Orang yang garang. Bukan garam dah lah, garang. Itu sifat orang tu pula. Maknanya perkataan ini ada pada udara, tak boleh kata sifat Allah kerana dia ada pada udara. Mu'tazilah kata boleh kata sifat Allah kerana Allah mengadakan dia. Bukan orang lain mengada, bukan ciptaan malaikat, bukan manusia, kerana Allah cipta, nama sifat Allah. Bukan sifat yang ada pada Allah, sifat hak Allah buat kataan dia. Itu Mu'tazilah pergi kat situ. Oh, nisbah i'tikad dia, huraian dia tu tak salah. Mu'tazilah huraian dia tu tak salah, tapi wakil realiti tak betul. Tak betul dengan definisi sifat. Faham tak? Kata masjid ni sifat kontraktor, satu kontraktor. Sifat dia macam mana? Tak ada dia duk pergi ke lain, dia tak ada bawa pergi masjid, tak ada duk kat dia. Dan dengan sebab dia buat, panggil sifat dia ni. Begitu. Bolehlah hurai begitu. Kalau macam tu, kita ahli sunnah kata, kita pun sifat Allah sebab Allah buat. Sifat Allah habis. Tahik pun sifat Allah sebab Allah buat. Habis macam tu. Sebab tu tak betul. Huraian begitu tak betul, tapi hakikat dia betul. Dia tak salah sebab Allah cipta. Yalah. Tapi nak menama sifat boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak menamakan sifat. Kama dia hak mana hak mung kata sifat? Hak perkataan hak mung kata sifat Allah hak mana? Jawab oleh musyabbihah. Kita duduk lek belakang sikit kita. Kita ahli sunnah duduk sebelah belakang sikit lagi. Musyabbihah jawab kata, kalam hak jadi sifat Allah, hak perkataan, iaitu perkataan yang qadim, yang ada di dalam, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tu huruf suara tu, huruf tu, suara tu hak ada pada Allah. Tu sifat Allah, tu cakapan Allah, hak qadim, nama sifat Allah tu di sisi dia. Kama dia, kita ahli sunnah Mu'tazilah terima tak? Oh, Mu'tazilah kata, kami ahli sunnah kata tak boleh terima. Tak betul. Huraian tu tak betul, kehendak mu tak betul. Itu perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab huruf suara tak ada hak qadim. Macam tu, bukan qadim, bahru. Bila bahru, bukan sifat Allah. Allah tak bersifat dengan sifat yang baru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru kau qadim. Bila kata huruf, bila kata suara tu baru. Sebab apa kata baru? Ada yang dulu, ada yang kemudian. Musyabbihah dia kata gitu. Dia kata ada bagi Allah huruf suara, yakni lafaz perkataan Allah yang qadim. Kalau ditanya dia qadim macam mana? Ada dulu kemudian. Ada qadim dulu kemudian ni, hak ada dia ni. Ada pun bagai dia, jenis dia qadim. Hak kita dengar ni ya baru. Belum daripada ada hak baru ni, ada hak sebelum tu. Dia kata qadim bin nau' nama dia.
Aku tak faham. Mu tak faham sudah. Dia serah. Dia menyabit kata ada perkara qadim bin nafs, suara Allah hak qadim, hak huruf suara. Walaupun ada perkataan Allah yang qadim hak huruf suara. Walaupun bahru pun dia nak kata qadim juga. Dia kata qadim. Bukan kata huruf suara saja dak qadim di sisi musyabbihah. Alam ni pun qadim. Alam, langit, bumi. Kita ni hak qadim mana kita baru ada. Kita hak ada baru ni barulah. Ni nama dia baru afrad. Satu ni barulah. Tapi jenis kita, bagai kita, apa lagi nak kata? Katalah jenis kita, bagai kita ni qadim. Dengan mana kita ada baru sebelum daripada ada kita, ada makhluk hak lain daripada kita. Makhluk hak lain pada kita, hak dulu pada kita baru. Ada makhluk hak sebelum daripadanya. Qadim, tak ada. Ada hak qadim, hak tidak ada awal. Itu di sisi dia. Kira satu-satu baru, tapi kira bagai dia tu qadim. Sebab tu kena bawa pinadu. Boleh faham ke tak boleh faham? Tak boleh faham. Tak boleh faham. Kalau kata faham tu tak betul tu. Tak betul. Tak faham lah. Nak faham macam mana aku ni, aku tak nak. Ya, benda tak boleh faham. Saya baca dulu, awal-awal saya baca, saya tak faham. Memang tak faham. Macam mana ni aku tak faham. Lebih kurang dalam 5 tahun. Saya baca 2 tahun. Kemudian saya pergi kat Mesir 4 tahun, 6 tahun. Belum saya pergi kat Mesir saya baca tajuk ni. Saya tak berapa faham. Dia kata tasalsul wajib. Ada tasalsul hak haruf, ada tasalsul hak wajib. Dia hurai dia. Saya baca tak faham. Bila habis tamat belajar kat Mesir, baru saya faham. 6 tahun baru saya faham. Kalau awak boleh faham hari ni, alhamdulillah, syukurlah. Kena bagi pitih ke saya lah untuk 6 tahun awak dok belajar. Saya bagi faham dengan masa 2-3 jam ni. Ganti. Kalau tidak kena 6 tahun juga baru nak boleh faham. Boleh faham kata tak betul. Apa? Bila satu baru matematik kita belajar. Satu baru capur. Dengan satu baru tambah satu baru capur ke semua tu nama apa? Orang belajar matematik? Baru lah. Tak pandai. Kalau satu capur satu, satu capur satu jadi berapa? Matematik? Jadi satu lah. Lama jadi satu sungguh. Satu. Bukan. Itu matematik nak kira akar, nak bila pitih. Matematik kita ni isbat dengan api ya. Bila isbat capur isbat capur isbat, dia jadi apa? Isbat lah. Tak itu? Hak ni baru. Yang mana koding? Adakah yang koding? Tak ada lah. Bila afraq baru, jenis dia duduk dalam afraq tu nama jenis. Ya jenis dia tak ada perkara kali, tak ada benda. Jenis orang. Hak mana jenis orang? Saya ke? Bukan saya. Saya, Dolah, Mamak ni jenis orang. Dia duduk dalam ramah tu panggil jenis. Bila sore baru, jenis tu pun barulah. Tak itu? Tak faham lagi? Boleh faham. 5 minit boleh faham. Kena bagi. Nak boleh faham 6 tahun saya nak boleh faham. Musyabbihah dia kata ada suara hak baru satu-satu tapi qadim nauk dia. Bagai dia belum pada suara ni ada suara yang dulu. Ada suara hak dulu. Suara Allah hak dulu qadim hak dulu tu. Qadim kat mana? Qadim duk kat mana? Jenis dia ada di dalam afra, ada di dalam satu-satu dia. Sebab tu tak betul hak dia. Kalau betul hak dia, mana Allah bersifat dengan yang baru.
Sebab tu setengah tuan guru ditanya, adakah betul awak hukum Ibn Taymiyah kufur? Ya. Setengah tuan guru jawab, ya, saya hukum kufur 100%. Sebab apa? Sebab dia menyabitkan alam qadim. Salah satu padanya. Qatu kufur dengan ittifaq. Imam Ghazali kata kafaral fala sifatul bithalathatin kafaral fala sifatul ida fi nafiha wa hiya haqiqan musbatah. Dengan 3 perkara ahli sains jadi kufur. Ahli falsafah, ahli sains jadi kufur dengan 3 perkara. Dengan menafikan 3 perkara, sedangkan 3 perkara ni sabit. Perkara ni tak boleh dinafi. Ilmin bi juz'iyyin hudusi awalima hasrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Boleh kata ilmun bi juz'iyyin, tahu dengan secara detail satu persatu. Allah mengetahui semua makhluk Allah dengan secara detail. Biji atom, biji zarrah yang kecil-kecil ni Allah tahu bilangan dia dengan secara detail satu persatu. Orang ahli sains tak, Allah tahu dengan ijmal, tak tahu dengan cara detail. Air laut ada berapa mililiter, ada berapa titik, Allah tak tahu. Allah tahu kata ada air laut dengan secara keseluruhan begitu saja. Itu ahli sains. Jadi kufur, Imam Ghazali kata kafir tu. Hudusu awalim bahrus li alam. Ini perkara sabit. Orang ahli sains kata alam qadim bin nau, qadim bil jinsi, yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Kita nafi kalam lafzi, cakapan Allah dengan mana huruf suara yang qadim ada pada Allah tak betul. Lazim daripadanya Allah bersifat dengan yang baru. Kama dia kamu ahli sunnah mengata macam mana pula? Sama kata kalam lafzi, cakapan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita ahli sunnah. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala saut wala taghyir wala i'rab wala taqaddum wala ta'akhur wala. Sifat bagi cakapan yang baru tak ada. Yakni kita ahli sunnah, Allah ada bagi dia cakapan yang qadim. Cakapan yang qadim bukan huruf, bukan suara. Musyabbihah cakapan Allah yang qadim yang ialah huruf suara. Itu beza kita. Cakapan yang qadim, cakapan tu bukan huruf suara. Kalau huruf suara dia baru. Bila bukan huruf suara, itu cakapan yang nama sifat Allah, nama dia. Di soal lah. Ada gambar tak soal? Kalau tak gambar soal tak faham lagi. Dia kena gambar soal. Ada soal muqaddar nama dia. Soal duk taruh dalam hati. Ada soal timbul mari. Soal macam mana? Adakah cakapan tak huruf tak suara? Dia hak kata pening tu. Pening. Jawab kita ahli sunnah, ya. Ada di sana cakapan yang bukan huruf, bukan suara. Itu dinama sifat Allah. Itu nama dia kalam nafsi, nama dia. Hak huruf suara nama dia kalam lafzi, cakapan lafaz, cakapan zahir luaran ni. Hak duk dengar suara duk luar duk di udara ni nama kalam lafzi. Kalam lafzi ni ditulis. Boleh ditulis, boleh dengar lah, boleh rekod. Ada pun hak bukan huruf, bukan suara dipanggil kalam nafsi. Saya cari ayat supaya mudah faham. Saya terjemah kalam nafsi, saya kata cakapan dalaman. Cakapan dalaman. Dia bukan huruf, bukan suara, cakapan dalaman.
Boleh faham ke tak boleh faham? Cakap hak sebelah dalam kita, ya tak terbit kat luar mari. Kita tak ada bawa keluar mari. Ya duduk kat dalam ni, ya duduk kat dalam. Bila duduk kat dalam, ya huruf ke suara? Tak ada huruf, tak ada suara. Dia berbahasa ke? Bahasa Melayu ke? Bahasa Inggeris ke? Bahasa Perancis ke? Tak ada. Dia duduk kat dalam. Ada arti dia dan ada huruf suara yang khayalan saja. Huruf khayalan, suara khayalan, bahasa khayalan. Hakikat dia tak ada berbahasa, dia tak ada huruf, tak ada suara. Cakapan dalaman dia panggil lafa mutakhayyalah. Lafa yang dikhoya-khoya saja ada lafa. Kalau kita fikir ke ada lafa, hakikat tak ada lafa. Lafa serta erti dia, pengertian dia. Himpun dua-dua itulah nama dia kalam nafsi, nama dia. Kalau tak berapa faham, kena naik bahagi kepada negeri Pahang. Insya-Allah sampai kepada Pahang. Tapi Pahang tu wallahu alam lagi. Ke Pahang tu siapa tentu insya-Allah. Contoh baru mudah fahamlah untuk ini hak akhir majlis kita dan akhir sifat kalam kita. Contohnya begini. Sekarang saya dah menyampai kepada tuan-puan. Cakapan saya tuan-puan boleh dengar. Boleh dhabit, boleh tanda. Cakapan saya nama apa? Nama kalam apa? Kalam lafzi. Cakapan saya. Dan tuan-puan ke semua ni sekarang lah ni ada cakapan juga walau tak menyampai pun. Semua ada cakapan. Saya boleh dengar cakapan tuan-puan. Cakapan apa yang saya dengar daripada tuan-puan? Cakapan nafsi. Saya dengar betul-betul. Aku tak faham. Betul tak? Aku tak berapa faham. Ning awal kali aku dengar. Saya dah dengar ni dalam perut masing-masing. Itu kalam lafzi. Huruf ke suara tu? Tak ada huruf. Tak ada huruf. Tak ada suara dia. Tak ada suara. Tapi kalam tak? Kalam. Itu nama kalam dalaman. Cakapan dalaman. Kalau tak faham lagi gak, nanti setengah tahun lagi kita buat daurah sekali lagi insya-Allah taala. Itu yang ulama kita kata wal kalamul ladzi laisa biharfin di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Ni tiga mazhab tajuk dia. Tu saya buat kesimpulan. Buat kesimpulan yang saya baca. Ya. Apa ni Allah cakap? Ya. Contohnya gini, kita tengok duduk, berdiri, diam. Tapi orang kanan kita duduk. Ya. Betul. Mana cakapan Allah hak lafzi ini itu masuk. Nak lebih lanjut, lebih detail lagi lah tu. Dia pakai masuk banyak lagi hubung kait dengan dia. Untuk itu basic untuk nak faham sifat kalam tu tadi. Bila Al-Quran nama kalam Allah. Kalam Allah sifat Allah ke? Dah, bukan sifat Allah. Quran, tulisan di Al-Quran, tulisan Al-Quran. Cumanya tulisan yang di Al-Quran dan bacaan kita ni menunjuk, itu dia panggil jadi dalil. Dalil di atas kalam nafsi. Dia tunjuk di atas kalam nafsi cakapan Allah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh faham kata zat di dalam zat Allah ada pada dia sedia kala qul huwallahu ahad. Lapa nafsi, kalam nafsi, makna erti qul huwallahu ahad sudah ada pada Allah sedia kala. Inilah hak kata Quran tu qadim. Faham?
Quran hak tulisan ni baru, madlul dia qadim. Bacaan kita ni baru, makru yang dibaca tu qadim. Tulisan kitabah baru, maktub qadim. Hak kita tulis tu qadim. Tulisan kita tu qadim. Pening pula kat situ. Bukan tulisan makna di kertas. Tulisan hak kita tulis kalam nafsi Allah. Quran hak qadim, Quran hak kalam nafsi Allah. Hak tu hak qadim. Allah, satu lagi saya akan contoh supaya cepat faham. Semacam kita nak jadi tok khatib. Kita nak jadi tok khatib, kita nak mengisi isi hari jemaah ni, kita sudah susung dah kan? Kita susung nak isi minggu depan ni. Kita susung alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kullu bid'atin dhalalah. Selalu dah kita dia di tok khatib kita susung. Tapi susunnya tu duduk kat mana? Duduk di dalam hati kita. Nama dia tu kalam nafsi kita. Kalam nafsi. Kadang-kadang tak sampai hari jemaah lagi, dia jadi kalam lafzi dulu lagi. Bila takbir Allahu Akbar, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Aish, aku jadi tak khatib kalau duduk semaya ni. Terbit dah dia sebab dia kalam nafsi dia tua dah. Masa keluar terbit. Ada nama dia kalam nafsi dah ada. Bila kita orang pendengar ni, makmum hak jadi nak semaya jemaah, bila kita dengar kalam lafzi dia, kita ambil tulisan dia, kita tahu dia duk susun macam ni untuk khatib. 2 minggu dah dia duk susun nak kata kullu bid'atin dhalalah. Kita boleh faham. Hak tulisan ni menunjuk di atas kalam nafsi dia, hak ada di dalam perut dia. Nama dia hak tulisan ni. Lafaz hak kita dengar tu nama dal jadi dalil, madlul dia hak kalam nafsi dia. Begitu bila kita baca Quran hak duk di tangan kita ni dia panggil menunjuk di atas kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak tepat macam ni ulama je buat ayat begini. Ni ayat ni kalau kita baca, kalau tak tahu tajuk ni kita baca tak faham. Dia kata al-qira'atu makhluk, al-qira'atu hadisah, wal maqru qadim, wal kitabatu hadisah, wal maktub qadim, wal lafzu hadis, al malfuz wal malfuz qadim. Apa makna? Baca baru, bacaan tu qadim. Tulis baru, tulisan tu qadim. Lafaz baru, lafazan, perkataan tu qadim. Nak faham macam mana? Kena faham semacam tadi. Maksud dengan baca ni baru, yakni bacaan kita tu baru. Perkara hak kita baca tu kalam Allah hak qadim, hak ada pada Allah hak qadim. Saya buat contoh juga macam kita buat nyanyi itulah. Kalau kita buat nyanyi ni, suara kita ni baru, tapi nyanyian hak kita bawa tu hak lama mari dah, hak 30-40 tahun dulu. Hitam manis pandang tak jemu, pandang tak jemu. Itu nyanyian siapa tu? Hak Babali ke? Bukan Babali baca je, tapi tunjuk di atas no ada yang lama. Hak siapa nyanyi? Syarifah Aini ke siapa? Wallahu alam. Saya pun tak tahu jugalah. Itu maknanya begitu, gambaran dia. Harap boleh fahamlah insya-Allah taala. Kamar dia pergi pada satu tajuk lagi. Apa? Tak habis lagi kalam tu. Wa yata'allaqu pula.
Tu kena pinado sebutir lagi pula. Kita habis sifat kalam. Minta masa sikit lah. Sepatutnya boleh kena beradu dah ni. Kena break dah 12:40 dah ni. Tapi tajuk tak habis. Kita pergi kepada tajuk dia habis. Wa yata'allaqu, dan berta'alluq ia. Mana kena ingat, kena point perhatian, kalam ni tak sama dengan qudrat irada ilmu hayat tadi. Tak sama tu. Tadi nama dia humbi, kama dia qudrat irada mana kuasa itu hujung dia. Kat sini humbi dia nama dia cakapan nafsi. Tu humbi dia. Nak fokus lagi. Cakapan nafsi tu dia panggil kalam nafsi, dia panggil mutakallam bih nafsi, nama dia mutakallam bih nafsi. Yang Allah duk bercakap, Allah bercakap dengan hak tu lah. Allah bercakap dengan mutakallam bih tu. Allah bercakap dengan kalam nafsi. Dia nak kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ambil hak tu lah, hak sedia kala tu lah bercakapnya. Macam Tok Khatib nak baca ketebah, dia ambil hak dia duk susung dulu, belum daripada hari Jumaat tu lah hak dia bawa terbitnya. Itu makna sifat kalam humbi bagi kalam lafzi. Kalam nafsi humbi, kalam lafzi hak jadi Quran, hak kita dengar, hak malaikat dengar ni, nama dia hujung dia, buah dia. Kedua-dua tu perkataan belaka. Tak serupa dengan kudrat. Hak humi dia perkuasa, hujung dianya kuasa. Adapun sifat kalam ni, humi dia perkataan, hujung dia pun perkataan. Faham? Humi dia perkataan nafsi, hujung dia jadi perkataan lafzi, kalam lafzi nama dia. Dan Allah bercakap, Allah mengadakan huruf suara dengan kalam nafsi dia itulah, dengan sebab kalam nafsi itulah, ambil itulah menjadikan huruf suara, buat sama dengan itu. Itulah yang ulama kita kata, kalau Allah buka hijab, kita boleh dengar kalam nafsi sama dengan kita dengar kalam lafzi. Sama. Kalau kita boleh dengar hak dalam perut Tok Khatib tu sama dengan hak dia baca hari Jumaat, hak kita boleh dengar dengan telinga, sama habis-habis. Habis kat situ. Kama dia wa yata'allaqu, sambung lagi Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala kata, dan berta'alluqlah ia sifat kalam bima, dengan barang, yata'allaqu bihi, yang berta'alluq dengan dia, dengan ma al-ilmu, oleh sifat ilmu. Apa muta'allaq bagi ilmu, apa yang ilmu ta'alluq, apa yang ada hubung kait dengan ilmu, itu ada hubung kait dengan dia oleh sifat kalam. Sifat kalam ada hubung kait dengan dia. Apa dia min lil bayan minal muta'allaqat, daripada segala muta'allaq, perkara-perkara yang ditakluk dah. Apa yang ditakluk oleh sifat ilmu, perkara itu ditakluk juga oleh sifat kalam. Kita belajar tadi dah, muta'allaq bagi ilmu ada berapa? Ada 3. Wajib, mustahil, harus. Maknanya semua perkara. Wajib, mustahil, harus. Perkara ada 3 tu saja. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Tetapi dengan nisbah dengan ilmu, nama dia tahu. Allah tahu semua perkara. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara yang harus. Nisbah dengan kalam, apa nisbah dengan kalam? Takluk sifat kalam dengan perkara wajib, takluk sifat kalam dengan perkara mustahil, takluk sifat kalam dengan perkara yang harus. Apa makna takluk sifat kalam? Takluk sifat kalam dengan yang wajib. Kat situ kita baca di dalam kitab bahasa Arab, khususnya
Saya nak suruh baca untuk faham, untuk cepat faham dan mudah sikit nak faham tajuk ni. Satu buku yang ditulis oleh seorang yang alim yang tulis tuai bagi fiqh al-mazahibul arba'ah, iaitu seorang ulama Azhar yang besar, iaitu Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Al-Jaziri. Dia tulis kitab Tawdihul Aqaid. Itu di antara sumber kita nak baca supaya kita dapat faham di dalam tajuk sifat kalam. Dia hurai, dia buat ayat tak susah sangat, mudah kita nak faham. Tapi modal yang saya bagi tadi tu kena gunalah, insya-Allah. Guna modal tu, guna bahas tu kita boleh faham. Kalau tak ada bahas tu kita baca susah nak faham. Yang kedua, kitab bagi Imam Al-Amidi, Ghayatul Maram, bagi kitab Imam Amidi, tajuk sifat kalam. Dia bicara dengan cara halus. Dan juga di dalam Tawdihul Aqaid yang menerang arti ta'alluq sifat kalam. Mana hubung kait sifat kalam dengan perkara wajib, dia hubung kait dia macam mana? Hubung kait itulah nama dia ta'alluq. Ada hubung kait sifat kalam. Maka dengan cara ringkas, hubung kait dia, nama hubung kait sifat kalam dengan muta'allaq dia, nama dia dalalah atau dilalah. Dal dia tu boleh tiga, dalalah, dilalah, dulalah. Orang Melayu banyak baca dilalah. Kalau orang Arab dia banyak baca dalalah. Ta'alluq dilalah, ta'alluq dalalah. Ta'alluq qudrat nama ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ilmu nama dia ta'alluq inkishaf. Nama dia. Ta'alluq ilmu, ta'alluq sama, basar, nama dia ta'alluq inkishaf. Ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah ataupun dalalah. Apa dalalah? Kalau terjemah Melayu kata menunjuk, itu terjemah bahasa Melayu. Dalla yadullu dilalatan wa huwa dalilun. Dalil tu ambil pada dilalah lah. Dalil tu yang menunjuk. Apa yang menunjuk? Cuba faham betul-betul. Kalau faham hak tu, kau ni boleh faham lah. Apa yang menunjuk? Mana dalil kata ada Allah? Apa yang menunjuk di atas ada Allah? Alam ini, makhluk ini, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, air, itu dalil di atas wujud Allah. Apa dalil? Yang menunjuk di atas ada Allah, yang menunjuk di atas kekuasaan Allah. Apa makna yang menunjuk? Dia jadi penunjuk, yakni kita boleh faham di dia. Betul tak? Kita reti, kita faham di dia tu satu perkara. Panggil dia tu tunjuk pada kita. Hak sebenarnya tak pernah tunjuk pun. Ada matahari kata, ni manggil kau nak tunjuk kamu, ni Allah ada ni. Ada gitu? Tak ada, dia tak ada tunjuk kepada kita. Tapi kita boleh faham di dia. Maka dipanggil dia tu dalil yang juru tunjuk. Faham tak? Semacam GPS lah mudah-mudahnya. GPS-nya masuk suara. Kalau tak masuk suara, dia jadi dalil. Kita nak pergi ke mana, dia juru tunjuk pada kita. Apa tunjuk ada kita? Kita boleh faham diri dia, tengok dia tunjuk kau ni, kita pergi. Tu dia panggil tu dalil nama dia. Dalil ni sebagai GPS dah lah, yang dia tunjuk kepada kita. Perkara yang menunjuk pada kita, yakni perkara hak kita faham di dia satu perkara yang lain. Kalau kita tengok asap, dalil kata ada api. Kita tengok awan, dalil kata hujan nak turun. Maka
asap tu jadi dalil, dia tunjuk yang ni kita faham di asap tu kata ada api kat sana. Nampak? Kalau tak pejam mata tu nampak, insya-Allah. Begitulah kalam. Kalam ni takluk dia dilalah. Apa dilalah? Faham satu perkara di satu perkara. Di kalam Allah ni kita boleh faham satu perkara. Itu makna kalam takluk dilalah. Dikata aqimus solah, kita faham apa kat situ? Disuruh sembahyang. Kita faham pula orang-orang ahli ilmu faham kata wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu dengan bentuk fi'il amal. Fi'il amal bila arahan daripada Allah, dia boleh faham makna wajib. Aqimus solah boleh faham di situ wajib solat. Makna takluk aqimus solah dengan perkara wajib. Wajib pada syarak. Boleh faham tak? Itu makna takluk sifat kalam. Makna takluk sifat kalam, kita boleh faham di cakapan Allah perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Di cakapan Allah itu ada dilalah nama dia. Semacam ada di langit, di bumi, ada dilalah di atas wujud Allah. Ada di cakapan Allah, ada dilalah menunjuk di atas hak wajib seperti qul huwallahu ahad. Ada hak mustahil, lam yalid wa lam yulad, ataupun innallaha thalithu thalathah. Ada di kalam Allah menunjuk di atas hak wajib, mustahil menunjuk di atas harus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Di situ kita boleh faham perkara yang terima ada, terima tak ada, perkara yang harus. Kalam Allah ada dia bercakap berbentuk isi dianya, ada isi yang wajib, ada isi dia yang harus, ada isi dia yang mustahil. Itu makna ta'alluq kalam nama dia. Ta'alluq apa kalam? Ta'alluq dilalah ataupun dalalah. Apa makna ta'alluq dilalah? Kita boleh faham di cakapan Allah satu perkara. Dapat faham perkara wajib, dapat faham perkara mustahil, dapat faham perkara yang harus. Nama kalam Allah itu dalil nama dia. Jadi dalil. Madlul dia, hak dia tunjuk perkara wajib, perkara mustahil, perkara yang harus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyyah. Untuk hari ni kita setakat inilah dulu apa yang saya boleh sampaikan, yang telah sampaikan. Yang baik, yang betul itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harap banyak-banyak daripada Allah, minta Allah Subhanahu wa ta'ala memberi barakah, memberi manfaat dengan apa yang baik itu. Dan apa yang kekurangan daripada saya, semualah, baik di segi guna masa, baik di segi guna bahasa, guna contoh, yang mana kekurangan sentuh perasaan, sentuh peribadi dan upamanya, saya minta maaf banyak-banyak. Itu adalah kerana kelemahan daripada saya. Dan kita berakhirlah dengan kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan pada akhir kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ayah tak pernah samuk dan basar dia bertanduk dengan perada ya apa ni dia tak perkara yang tak ada dia tidak bertanduk seperti amrun i'tibari adakah masuk di dalam tanduk samuk dan basar jawabnya tak kerana amrun i'tibari perkara yang tak ada perkara sungguh saja makna maksudnya begini perkara hak tak ada Allah tak lihat Allah tak dengar amrun i'tibari satu daripada perkara hak tak ada Allah tak lihat Allah tak dengar Kamar dia takut-takut kita ada muskil rasa tak terang, rasa tak puas hati. Allah tak lihat ke accident kereta. Kereta accident Allah tak lihat ke? Allah tak nampak ke? Tanya kita nampak ke? Cuba tanya kita nampak tak accident kereta? Kita nampak tak terbalik pokok kayu? Nampak tak? Siapa nampak terbalik pokok kayu? Saya tak nampak. Saya nampak pokok kayu hak terbalik. Pokok kayu hak terbalik saya nampak. Terbalik pokok kayu saya tak nampak. Sebab terbalik tak ada. Tak tahu duduk kat mana terbalik. Tapi pokok kayu hak terbalik tu ada lah. Hak tu hak kita nampak. Cumanya bila buat ayat, kadang ayat mudah-mudah, nama majaz nama dia. Aku nampak terbalik pokok kayu. Dia tukar begitu. Hak sebenar tak nampak. Semacam kata, aku nampak tak ada, aku dengar senyap. Macam tu. Mulalu ke umur Tok Imam tu, pengurusi masjid. Tahu aku lalu, lepas tu dia ada. Aku nampak tak ada, dengar senyap. Itu ayat majazi. Yang ni aku tak nampak dia, aku hukum kata tak ada. Begitu maknanya. Wallahu a'lam.